Maaf banyak. Malam pakai laptop ni okey. Ni pula. Okey, boleh saya mula ke? Okey, boleh saya mula ke? Dipersilakan puan. Dipersilakan puan. Okey. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Minta maaf banyak. Kalau boleh, tak tahu kalau boleh tengok. Boleh tengok. Suara macam tak berapa elok lah. Dia macam banyak gangguan. Ya ke? Banyak gangguan. Mungkin participant boleh ni? Boleh apa? Dia macam ada wah, Mic dia orang. pising lah. Dia macam ada suara lain. Ada sound lain. Mungkin buka dua-dua Dia laptop dengan handphone dua-dua ada sound. Okey. Okey, tak perasan. Okey, sorry. Okey. Thanks. Okey, saya sebab dah lambat, saya minta maaf. Saya boleh mulakan sekarang? Ya, dipersilakan puan. Okey. Okey. Saya buka presentation saya. Okey. Okey. Okey, mana pula ni? Sebentar ya. Okey, so boleh nampak slide ni? Yes, boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sorry without wasting any more time. Kita pergi terus ya. Semalam saya dah share, semalam saya dah share dengan Dr. Oliver slides ni. Okey, saya akan terus pergi kepada itulah sejarah ni. Saya boleh baca sendiri pada slide yang Dr. Oliver dah share tu. Okey. Sebelum tu saya nak maklumkan dalam taklimat saya sebelum ini, saya perkenalkan penerbit ini ya. Untuk makluman, penerbit dan pencetak adalah dua badan berasingan. Jadi kalau kata nak terbit, memang kamilah. Kalau kata nak cetak saja, pergi kepada pencetak. Okey, tapi di pencetak tiada penerbitan. Maksudnya mereka takkan semak kandungan manuskrip tu salah betul ke tidak, dia untuk cetak saja. Dia andaikan penulis dah buat semua tu. Okey. Tapi kalau pada kami akan lalui beberapa proses yang sekejap lagi saya akan terangkan. Okey. Okey, baiklah. Kita mulakan dengan proses ni apanya? Proses penerbitan. Okey. Pertama sekali saya pun tak jumpa mana slide-nya. Apabila tuan-tuan dan puan-puan beri kepada kami manuskrip, pertama sekali langkah pertama adalah kami ada para editor sini akan semak kandungan teknik dari segi teknikaliti dia. Okey. Teknikaliti dia
Lepas tu kami andaikan manuskrip tu sudah disunting kandungannya. Okey, contoh dia ada tiga peringkat suntingan, iaitu kandungan, bahasa dan suntingan naskah. Okey, di peringkat editing yang memerlukan pakar ialah content dengan language. Okey, language kalau minor grammar errors kami boleh betulkan dalam peringkat dalaman. Tapi kalau daripada muka surat 1 sampai akhir banyak sangat kita temui language errors, kita akan send kepada language editor lah. Biasanya kami akan cari rakan-rakan di APB. Okey. Kemudian sebelum tu content editing. Okey. Content editing ni dia orangnya adalah orang yang pakar dalam bidang. Okay. Orang pakar dalam bidang ni kalau dalam universiti ni ramailah sebenarnya. Okay. So yang memerlukan pakar dalam bidang ialah buku-buku ilmiah. Okay, jenis terbitan yang saya tengok tunjukkan slides ni ialah apa dia, buku teks, perlukan content editing. Content editor yang boleh kita rujuk untuk buku teks adalah resource person untuk setiap kursus. Okay. Sekejap lagi saya pergi pada jenis terbitan tu. Okay, kemudian buku rujukan yang berbentuk ilmiah lah, yang ada citation semua tu. Okay. Satu lagi yang lab manual dengan workbook pun memadai resource person saja. Okay. Kalau buku rujukan ni, kalau biasanya dia lebih mendalam, dia lebih spesifik bersatu perkara. So kita memang perlukan memang betul-betul pakar lah. Okay. Okay, itu content. Apa yang content editor perlu buat ialah kalau buku teks, buku rujukan yang diperlukan dalam kelas, lab manual dengan handbook tu, lab manual dengan buku kerja apa, dia perlu pastikan yang kandungan tu ikut silibus yang terkini. Okay. Kalau untuk buku rujukan yang untuk umum pun boleh tengok, boleh baca, dia perlu pastikan yang tiada perkara-perkara yang akan memudaratkan nama universiti. Contoh ada fitnah ke, ada fakta tak tepat. Okay, so dia perlu ilmu yang luas dalam bidang itu, ataupun kalau macam case RP tadi ataupun ialah content editor lah kan, dia kena peka dengan situasi semasa. Contoh baru-baru ini kami ada terima manuskrip yang agak sensitif lah. Dia tukar sikit jalan cerita, tapi dia memang sangat similar dengan situasi politik semasa. So itu kita takkan terima lah. Okay, itu content editing. Okay, language, as the name goes, memastikan bahasa lah. Ada juga content editor yang memang mahir dalam bahasa, English dan BM, so dia boleh buat demikian sambil dia betulkan content tu, sambil dia betulkan juga language. Okay, language ni bukan dari segi grammar saja, spelling pun mesti pastikan. Kita guna British English so standardized semua British. Kalau dia rasa macam ayat tu perlu ditukar, tapi tak lari maksud lah. Okay, itu dia dua suntingan yang memerlukan kepakaran. Okay, setelah selesai dua tu baru masuk kepada peringkat editor dalam penerbit. Okay, maksudnya maksudnya saya iaitu suntingan naskah. Suntingan naskah ni kami check dari segi formatting. Kami format balik manuskrip tu mengikut size yang telah dikatakan sesuai untuk buku, jenis-jenis buku tu. Contohnya kalau lab manual size macam ni, buku teks size macam ni. So kedudukan rajah macam mana. Itulah technicality dia. Dan juga suntingan naskah ni, editor yang membuat suntingan naskah ni akan semak juga dua editing yang sebelum itu. Contohnya macam mungkin ada banyak berulang-ulang dari segi konten, mungkin language errors tu masih lagi ada sikit. So memang agak rumit lah benda tu, sebab kita tak boleh nak start dulu dah kat sini, kita kena start dari depan sampai belakang. Okay, sesudah itu baru masuk pemwajahan. Dari situlah buku tu akan diformat mengikut rupa buku yang sebenarnya lah, ikut size dia. Okay, kita akan benarkan penulis tengok sekali ataupun dua kali. Kalau perlu dua kali lah. Okay, kalau sekali dia dah memadai, so kita takkan berikan sekali lagi tu. Okay, dia akan tengok buku yang mana dia pemwajahkan tu untuk dia buat semakan last semakan konten yang dia buat tadi tu. Okay,
Tak boleh buat major changes lah, kalau tak lagi lambat. Okay, lambat ataupun yelah makan masa lah. Okay. Okay, sesudah itu kita ada peringkat dummy. Okay. Peringkat dummy tu memang rupa buku yang sebenarnya. So macam saya cakap tadi, itu kalau kita perlu berikan kepada penulis untuk second proofread, kita akan bagi dummy tu. So dia akan nampaklah rupa sebenar buku dia nanti. Okay. By this time memang kalau ada changes pun sangat minor. Okay. Baru kita cetak. Okay, itu proses penerbitan. Okay, masa yang diambil untuk setiap suntingan tu agak lama lah. Okay. Kalau konten tu, pakar tu biasanya dah memang kalau profesor yang maybe grade A ke taraf PNC ke, maybe lower sikit PNC ke, macam tu lah taraf content editor. Okay, kalau RP mungkin dia boleh luangkan masa. Okay, sebab dia akan check buku yang digunakan dalam kursus itu. Okay, untuk buku teks. Okay, jenis-jenis terbitan yang kami terbitkan di sini ialah buku teks, coffee table, rujukan, syarahan profesor. Ini syarahan profesor ni dia jenis monograf. Okay, dia jenis monograf. Dia tak ikut format buku lain macam ada bab-bab, tak ada, dia flow macam tu je. Okay. Dia memang specifically untuk satu bidang penyelidikan. Okay. So dia dikategorikan sebagai buku research juga. So profesor yang dah buat syarahan profesor ni, saya pasti ada dalam FSPU dah ada profesor yang dah buat syarahan profesor. So dia dah berjaya menulis satu buku penyelidikan lah. Okay. So journal, lab manual dan lain-lain tu, lain-lain ni maksud di sini kita dah mula terima buku selain buku ilmiah, tapi dalam kota yang kecil lah. Okay, kita dah mula ada buku motivasi, ada buku cerita kanak-kanak dan juga ada beberapa novel dalam queue kami. Okay, tapi ingin saya maklumkan sini, prioriti kami sentiasa buku untuk pelajar. Maksudnya buku yang ilmiah lah. Okay, kalau macam dah at the start of the semester macam baru-baru ni, sekarang ni pun ada lagi sebab PKP sangkut kat pencetak. Kalau ada buku buku yang lain-lain ni, yang bukan ilmiah ni, kita terpaksa tunggu dulu lah KIV dulu. Kita dulukan dulu buku yang digunakan untuk pelajar. Okay. Okay, jenis terbitan. Ini saya permintaan Dr. Oliver. Okay. Apakah maksud setiap jenis buku tu? Okay. Buku teks ialah buku yang memang wajib diguna oleh pelajar dalam kelas. Okay. Untuk subjek-subjek yang dalam satu kursus. Okay. Ditulis dengan mendalam tu, ya juga. Fakta lengkap, minimal 5 bab mengenai soalan-soalan yang menguji minda. Okay, salah satulah menguji minda ke, pengetahuan ke, pemahaman ke, macam soalan tu berkaitan dengan bab yang itulah bab 1, topiknya apa, itulah soalannya. Okay. Okay. Buku penyelidikan ialah ada berapa jenis tu. Hasil penyelidikan dibiayai oleh grant. Okay. Contoh kalau tuan-tuan dan puan-puan baru saja selesai menjalankan penyelidikan yang dibiayai oleh grant, boleh bukukan. Okay, hasilnya. Okay, satu lagi jenis buku penyelidikan ialah syarahan profesor tadi. Okay, lepas tu thesis. Thesis PhD, masters, okay. Itu pun sebab research juga kan. Okay. Cara macam mana nak tulis thesis ataupun research tadi menjadi buku, kami selalu advise dalam format buku tiada format thesis. Contoh dalam thesis ada apa? Ada literature review, methodology, problem statement, kan? Untuk buku, tekankan dia punya findings saja. Tapi yang sebelum tu, yang dia punya problem tu, yang dia punya methods tu, tulis dalam cara yang bukan dalam format yang untuk macam kita tulis untuk supervisor. Bayangkan kita tulis untuk umum nak baca. Okay. Tukarkan the challenges ke yang problem statement tu, okay. Macam mana nak sampai ke sana tu, boleh cerita secara ringkas. Okay. Walaupun thesis tu dah 10 tahun dahulu ke, tapi kalau nak tulis sebagai buku, make sure ada kalau ada updates yang dalam research tu, boleh masukkan. Okay. Tak semestinya ada apa yang dalam research thesis saja ditulis jadi buku. Okay. Kalau dalam masa nak tulis tu ada orang lain buat research dalam ataupun thesis dalam
bidang yang sama tapi ada updates baru, discovery baru, sertakan sekali. Okay. Macam ni dia saya cakap ni. Dah tulis ni, lebih mudah difahami oleh umum ataupun orang yang bukan dalam bidang. Okay, contoh saya nak baca pun saya boleh faham jugalah kan, walaupun kata contoh research dalam sains. Kan? Tapi saya bukan orang sains, tapi bolehlah get a gist of it. Okay. Makalah jurnal pun boleh. Kalau dah pernah tulis artikel untuk jurnal, ambil balik jurnal tu, artikel tu, kembangkan lagi. Okay, mana tahu ada perkembangan terkini dalam research tu, boleh dijadikan buku. Okay. Okay, buku rujukan. Ramai antara penulis kita yang confused antara buku rujukan dan buku teks. Okay, difference-nya, buku rujukan memang berkenaan dengan subjek, tapi dia lebih spesifik. Contoh saya boleh bagi mungkin buku sukan contoh. It's about sports. Tapi mungkin buku tu untuk football. Contoh, okay, football ataupun sukan-sukan bola ke, kan, bola basketball, apa-apa yang menggunakan bola, ataupun the art of swimming faster ke. Itulah contoh, okay. Satu spesifik field, subject. Okay, ni buku coffee table. Pun ramai yang agak confused lah, bukan confused macam mana. Buku coffee table ni buku yang mewah. Okay, mewah dan tapi penulisannya santai. Dan boleh juga bersifat akademik. Okay, contoh yang saya boleh berikan ialah buku research tadi. Tak semestinya ditulis ataupun dibuat dalam bentuk buku yang biasa. Okay, kalau nak buat buku sebagai coffee table pun boleh. Okay, maksudnya ada banyak gambar lah. Kalau macam kita ada buku pasal herba-herba dari dari Pahang, sorry. Okay, herba-herba yang mereka, para penulisnya memang researcher themselves. Okay, mereka buat kajian tu bertahun-tahun. Banyak gambar diambil, rupa herba tu memang orang tak familiar kan. So ditunjukkan dalam bentuk dalam apa? Bentuk yang menarik, susunan yang menarik. Itu susunan Kek Kamilah yang buat kan. Ini susunan atur yang menarik, ada penerangan kat bawah. Okay, so itu dikategorikan informative coffee table. Okay, so bila coffee table ni maksudnya dia santai dan boleh bila kita letak reception contoh. Okay, orang datang ke fakulti, sementara nak tunggu dekan contoh kan, ada orang tengah jumpa dekan. Setelah dia tunggu, bagilah dia baca buku. Tapi dia dapat ilmu melalui buku tu. Selalu orang bayangkan coffee table ni, okay, sejarah fakulti, sejarah UiTM. Begitulah kan. Tapi kita nak sebagai penerbit universiti memang main core business kita ialah buku ilmiah. Tapi kita tak nak rigidkan buku ilmiah tu semestinya lah buku yang macam ni. So boleh dijadikan dia lebih menarik. Present dia dalam book coffee table. Tapi konten ni pun kena menarik lah kan. Gambar dia pun kena cantik. Okay. Okay. Buku coffee table ni ada dua kategori. Yang informatif tu dia layak dapat ISBN. Sekarang ni Persatuan Negara agak strict. Ada jenis-jenis penerbitan yang dia tak bagi ISBN. Okay. So kalau coffee table yang saya kata santai, yang sangat-sangat tu, yang lebih banyak gambar daripada teks tu, memang tak dapat lah. Contoh kalau nak sejarah fakulti apa kan, contoh tadi. Untuk dalaman saja. Yang baca pun orang UiTM saja. Walaupun UiTM ada di seluruh Malaysia, tapi yang membaca ni staf UiTM saja. Itu tak dapat. So kalau nak umum tahu apa yang ditulis, baca apa yang ditulis, in fact dunia sekalipun, sebab kita dah ada e-book so orang boleh akses, jadikan dia coffee table yang ada nilai ilmu. Okay. Orang boleh belajar daripada konten tu. Okay. Ini adalah panduan penyelesaian manuskrip. Okay. Ada sedikit tadi saya terangkan tadi. Okay, dalam slide tu lah saya tak sebutkan. Okay, minimum 50 muka surat dalam kertas A4. Okay. Kenapa? Kalau ikut UNESCO, minimum 24 muka surat sudah dikira buku. Tapi tengok juga buku jenis apa. Okay. Kalau buku ilmiah tu, orang expect memang ditulis oleh orang yang pengetahuannya tinggi dan mendalam. So banyaklah ilmu dia orang boleh timba dari buku tu.
So kita require minimum 50 muka surat dalam kertas A4. Kenapa? Bila kita resize dalam format buku, 50 tu mungkin akan jadi 60, mungkin akan jadi 70 kantung. Okay, macam mana susun atur dia tu nanti. Okay, dalam MS Word saja tak perlu software yang canggih sebab words dia fleksibel kan, dia boleh pergi ke InDesign, dia boleh pergi ke PDF dan masih lagi boleh diedit. Okay. Okay. Okay, yang dikata tidak benar ke membuat perubahan atau tambahan yang selepas susun atur, itu yang saya cakap tadi lah. Kita bagi penulis tengok sekali untuk buat semakan akhir daripada penulis sendiri to make sure yang betul apa yang ditulis tu memang tepat. Okay, tak ada tersilap fakta ke apa. Okay. Okay. Okay, ini apa yang ada dalam buku lah. Bagian anatomi buku kami panggil. Okay, apa yang perlu ada. So ini sebagai checklist kepada tuan-tuan dan puan-puan sebelum menyediakan manuskrip. Okay, bahagian teks ada apa. So kita kalau tengok buku lain sekalipun, inilah dianya. Okay, ada tajuk bab. Ada bab 1 sampai minimum 5 bab kan. So kan ada kita assume 5 chapters. Make sure bab 1 sampai bab 5 lengkap. Ada tajuknya. Okay, setiap bab. Lepas tu consistent. Maksudnya kalau boleh janganlah bab 1 panjang sampai 20 muka surat, sampai 50 muka surat. Tapi bila bab 2, 10 muka surat saja. So perbezaan bab tu terlalu banyak. Okay, bab 3 panjang balik, 70 muka surat. Bab 4 pendek balik. Okay, bab 5 in between. Okay, itu tidak konsisten lah namanya. Okay. Okay. Bahasa dan ejaan, memang kita akan edit bahasa, tapi memang digalakkan sangat penulis sendiri make sure dia punya bahasa tu cantik lah, betul, minimum errors. So itu akan memudahkan kerja kami. Jadual rajah, make sure jadual rajah tu tepat. Kalau jadual rajah tu untuk buku teks dan buku ilmiah tak ada masalah. Tapi kalau buku yang macam saya kata tadi yang santai dia, rajah kita masuklah gambar yang buku coffee table tadi. Angle dia cantik. Kalau macam nak tunjuk orang asli pakai gelang. Pakai gelang, ambil gambar dia, post dengan gelang tu, tapi gambar gelang tu tak nampak jelas. Kita nak tunjukkan yang gelang tu sebenarnya dia buat sendiri. So maknanya orang asli punya arts and craft lah, kita nak highlight kat situ. So ambil satu gambar yang zoom betul-betul kat gelang tu saja. Macam itulah. Kalau kadang-kadang orang asli ni kita tak boleh nak expect dia macam kita kan. So mungkin dia berselipar, berkaki ayam, pakai baju pun tak lengkap. So be careful with macam mana kita ambil gambar. Subject tu. Sorry. Make sure bercaption. Kadang-kadang caption tak ada. Kita terima jadual ataupun rajah, gambar ke tak ada caption. Caption ringkas, bawah diletakkan, kalau jadual kat atas jadual, rajah bawah. Dalam susunan tu nanti, bila tuan-tuan penulis, jadual dan rajah tu is followed by the text yang elaboratekan jadual dan rajah tu. Ataupun teks dulu, jadual pun tak apa. Tak ada, kita tak galakkan tu sebab it's not reader friendly. Kalau dah cerita-cerita, jadualnya a few pages after that. Biar dia followed by. Pastikan ada bersumber lah. Kalau sumber penulis pun mention kat situ. Sumber, suka saya nak cakapkan sumber ni, kalau contoh dalam citations contoh, kalau ambil dari newspaper, kalau setakat excerpts, satu paragraf, 1-2 line daripada newspaper artikel tu, kita boleh cite saja New Straits Times, tarikh bila. Tapi kalau ambil full artikel, itu perlukan kebenaran daripada newspaper tu. Gambar pun sama. Kalau gambar tu katakanlah tak nak gambar lain, nak gambar tu juga, ada newspaper ni juga, daripada magazine ni juga, itu perlukan kebenaran, bertulis. Yang tadi tu bahagian teks.
So saya skip yang ni. Okay, bahagian prelim tu bahagian awalan lah. Kena ada prakatanya, kena ada senarai kandungan, bab 1 apa tajuk, bab 2 apa tajuk, itulah. Okay, kata prakata, penghargaan tu optional. Okay, dia boleh diselitkan sekali dalam prakata kalau ringkas. Okay, kalau berpanjang lebar ramai nak dihargai, kita boleh buat satu page khas untuk penghargaan tu. Okay. Okay. Di akhiran tu make sure references ada, make sure reference tally dengan dalam citation and text. Kadang-kadang kami jumpa ini content editor dah check ni. Dia dah baca, dah semak content tu, ada citation. Tapi bila dapat kat kami, citation ada kat belakang tak disenaraikan dalam senarai rujukan. Okay, itu mesti tally. Okay, dalam format APE ataupun IEEE, saya orang sains prefer IEEE, saya perhatikan. Okay. Tapi memang APE memang agak friendly sikit lah kan, sebab dia sebut nama penulis dan tahun terbitan. Kalau IEEE di dalam number saja kan, kena refer belakang siapa penulis dan tahun terbitan dia. Okay. Okay. Index. Saya nak sentuh sikit index. Okay, ramai penulis sebelum ni lah ada yang bukan merungut. Mereka macam risau lah berkena sediakan indeks. Maksud indeks yang kami mohon daripada penulis ialah dia punya keyword saja, entry saja. Okay, yang mana buku surat itu kami akan cari. Okay, sebabnya tuan-tuan dan puan-puan akan sediakan dalam A4. So bila dah resize, semua tu akan dah berubah kedudukan dah. So index punya location kami akan locate. Okay, jangan risau, cuma sediakan dalam ikut ABC indeks tu. Okay. Okay, ini yang saya cakap tadi, proses penerbitan dia dah terbalik ke slides ni. Sepatut ini tadi saya explain. Okay. Okay, manuskrip diterima, penilaian teknikal itu editor dalaman lah. Okay. Itu yang saya cakap tadi, content editing dengan language lah. Okay. Okay, kalau content editor kata tak sesuai untuk diterbitkan ataupun perlu penambahbaikan yang terlalu banyak, terlalu terpaksa ditulis semula ke apa, kita tolak. Okay. Kita tolak. Ada unsur-unsur negatif yang memudaratkan sertifikat ni. Okay, ada fitnahnya, ada plagiarismnya, ada perkara sensitif yang bersamaan dengan yang hidup dan yang mati. Yang hidup lah yang sensitif ni kan. Okay. Okay, kalau clear kat sini, kita terima. Okay, terima kadang-kadang bersyarat macam thesis juga kan. Ada perlu apa, minor correction ke, major correction ke, sinilah. Okay, penambahbaikan. Kalau kita tak suruh tambah baik tu, dah okey lah tu. Okay. Okay, dah selesai peringkat ni tadi. Dah editing semua dah selesai. Itu yang cakap dia sesuai dengan naskah. Pada masa yang sama, okay, susunan naskah berjalan. Design untuk kulit buku pun berjalan. Okay. Selepas naskah, ialah perwajahan. Pada masa yang sama, design cover untuk kita akan berikan kepada penulis untuk tengok lah. Okay. Okay, selesai dua ni yang saya cakap ni, proofread. Okay, proof pertama kita akan bagi pada penulis untuk semak konten saja, dari segi konten. Dari segi teknikal, itu adalah hak kami sebenarnya sebab setiap penerbit dia ada gaya dia tersendiri. Okay, kenapa dia space dia macam ni, kenapa alignment dia macam ni. Setiap penerbit ada identiti dia sendiri macam tu. Okay. Okay, proofread ni sebanyak 3 kali kita buat. Yang pertama saja penulis dapat. So proof kedua tu ialah pembetulan kalau ada daripada penulis setelah dia semak proof 1 tu. Dan juga dari pihak kami juga kami buat dari segi technicalities. So kami combine dua-dua jadi proof 2. Proof 2 pun dah selesai, kita semak selagi jadikan dummy buku. Okay. Mockup buku. Okay, macam saya cakap tadi, kalau proof 1 banyak sangat pembetulan dari penulis, kita akan beri sekali lagi peluang untuk tengok dummy tu. Okay, proofread di peringkat dummy ni. Okay, tak ada apa-apa, didasarkan boleh cetak. Kita print lah, ini slide. Saya tak update pula buku yang 4 ni. Okay, sekarang ni kita ada option sama ada cetak ataupun okay, digital. Okay, buat masa ni memang dinasihatkan digital lah sebab pelajar pun tak masuk kelas kan. Lepas tu bila dah cetak, mana kita jual? Kat kedai buku kami promote kat antara universiti lain sebab UiTM adalah
ahli majlis penerbitan ilmiah MAPIM. Okay, so kami sesama ahli akan buat promosi buku terbitan kami. Okay. Okay, penyerahan. Okay. Sebelum nak serah manuskrip, make sure tuan-tuan dan puan-puan dah buat semua ni. Okay, salinan digital manuscript dalam Microsoft Word tadi. Ada borang-borang kami. Okay, boleh download kat sini. Borang KA001 ni adalah maklumat penulis. Okay, alamatnya, nombor telefonnya, okay, dia punya credentials, okay, maklumat bank account. Bank account tu untuk kami bayar royalty kemudian, okay. KA02 ni lebih kepada senarai semak, checklist. Okay, kita dah susun dah mengikut urutan, kena ada apa yang perlu, apa yang optional, apa yang wajib ada. Okay, contohnya bab 1, tajuk bab, prakatanya, kita ikut susunan. Kalau tuan-tuan puan buka buku lepas ni, okay, buka buku depan tu ada apa, kan, senarai kandungan, okay, ada table content, okay, susun. Lepas tu ada apa, prakata, okay, masukkan, susunkan. Okay, tu terus start bab 1, okay, masukkan bab 1, bab 2 dan seterusnya. Okay, yang belakang tu reference glossary ke, index ke, sebab kita susun dah mengikut susunan buku, anatomi buku yang sebenar. Okay, borang pengesahan dan sokongan resource person untuk buku-buku dalam kegunaan PDP. Okay, sebelum ni, beberapa tahun sudah lah kita pernah dapat manuskrip ni, buku ni kita dah cetak semua, dikatakan untuk kegunaan pelajar. Tapi bila dah cetak sebanyak berapa ratus naskah, saya tak pasti, tak ingat, tak ada seorang pelajar pun datang beli. Okay, itu agak sangat dikesali lah. So sekarang ni itu sebab kita minta pengesahan daripada dekan ataupun resource person. Kami lebih prefer resource person sebab dia lebih mengetahui apa yang diperlukan oleh silibus, menepati silibus atau tidak, berapa ramai student yang akan guna buku tu. Okey, maksudnya dia akan sahkan sesuai untuk diterbit lah. Okey. Okey. Jika penaan sih, dalam pengesahan sokongan, dia kalau dia sebagai editor kandungan tadi. Okey. Dekan kena sahkan juga. Okey, ada bahasa jika berkenaan. Editor bahasa ni kalau teruk sangat bahasa tu lah. Okey. Bukan teruk sangat kita tolak. Kalau in between tu. Okey. Surat kepada pengarah penerbit. Ni cadangan macam writing proposal lah kepada Prof. Nur Zaidi. Dia disertakan manuskrip tajuk ini untuk tujuan apa, kan, untuk kegunaan pelajar semester berapa, untuk kursus apa, sesuai untuk digunakan untuk pelajar-pelajar seluruh universiti seluruh negara. Begitulah konten surat kepada pengarah tu. Yang alamat kami. Okey. Okey, saya rasa saya dah menjawab beberapa soalan. Sebelum ini ramai penulis atau pembakar penulis dah tanya kami. Ini adalah FAQ. Okey. FAQ yang sering kalau kami terima panggilan telefon tu, inilah soalan-soalannya selalu orang tanya. Okey. Berapa royalty? Okey, penulis dapat 15%. Okey. Kalau beli buku dapat 40%. Tapi saya nak ingatkan di sini, buku yang penulis sendiri beli takkan dikira dalam kiraan royalty. Okey, contohnya katakanlah kita produce 200 copies. Okey, penulis beli 100 copies. So 100 copies tu takkan masuk dalam kiraan royalty. So kita kira 100 copies yang kalau terjual lah, berapa banyak terjual lah. Baki yang terjual tu je kita kira. Okey. Kalau beli buku sendiri dapat 40% penulis saja. So kalau penulis dah beli banyak-banyak tu, katakanlah 100 copies tadi dia dah beli, dia nak jual kepada student dia ke, terpulang pada dia nak jual berapa. Okey, tak perlu ikut harga kami. Kalau student beli pun 20% dia dapat. 20% discount, sorry. Okey. Apa syarat? Okey. Ini saya dah cakap tadi, apakah secara umum ni lah apa yang melayakkan manuskrip itu diterbitkan. Okey. Tadi dari segi kontennya, ini dari segi lain pula, sebab potensi jualan. So kami tak nak cetak buku tapi tak siapa beli, itu menambah akan memberikan masalah
pada kami dari segi ruang dan segi kos. Sebab kami yang tanggung kos pencetakan. Biasanya ribu-ribu lah cetak ni. Okay, tak ada ratus-ratus ni. So bila kita keluarkan kos banyak itu, ribu-ribu, belas ribu, puluh ribu, tapi buku tu tersimpan elok dalam store kami, agak rugilah sebab duit tu duit universiti juga. Okay, bukan duit penerbit, duit universiti, duit ITM. Okay. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sedar, Prof. Zaidi buat kempen penerbitan buku teks kan. Itu salah satu cara kami nak jimat kos, jimat duit universiti lah. Okay, maksudnya buku teks tu sekarang ni kita perasan redundant, ada redundant kat situ. Maksudnya kalau macam FSPU ada kat mana selain di Shah Alam? Ada kat Sri Iskandar contoh kan. So takkanlah student di Shah Alam dan student di Sri Iskandar belajar perkara yang lain, berbeza. Mesti subjek yang sama kan. Kenapa perlu buku yang berbeza? Okay, itu maksudnya satu subjek, satu buku. Yang Prof. Zaidi sedang kempenkan sekarang ni. Okay. So sebab kita nak jimatkan kos. Kalau kita buat satu je buku teks, satu kod subjek dipakai untuk seluruh UiTM, maksudnya semua pelajar yang pakai yang ambil kursus yang sama, contoh architecture di Shah Alam dan di Sri Iskandar pakai buku yang sama. Buat masa ni kampus ni pakai buku ni, kampus ni pakai buku ni. So itu banyak keluarkan aliran keluar duit UiTM lah. Okay? Padahal benda yang sama. Saya bagi contoh sekolah kan, buku teks sekolah. Tak pernah berlaku lagi buku teks matematik sekolah di Selangor lain, sekolah di Perak pakai buku teks lain, negeri ni pakai buku teks lain. Tak pernah lagi berlaku macam tu. Okay. Okay, sebentar Okay, sorry. Okay, saya tadi dah jawab ni. Belum. Okay. Adakah editor penyelaras atau penyelenggaraan buku layak mendapat royalty? Okay. Tidak layak ya. Sebabnya editor dia kalau dia menyumbang satu bab sekalipun, biasanya bab dalam buku lah, chapters in book. Okay. Dia bukan nama dia editor tu kat depan nanti kan. So it's not tak jadi karya asli. Maksudnya karya asli editor tu dia dah campur-campur orang lain punya kerja. Okay, kita akan bagi royalty kepada yang karya asli sahaja. Maksudnya orang tu yang menulis, itu adalah ilmu dia yang disampaikan. So itu yang layak dapat royalty. Okay. Okay, pembeli lain layak beri diskaun. Okay. Okay. Okay, saya dah jawab tadi. Okay. Sekarang ni, kalau dulu mungkin tuan-tuan perempuan familiar lah dengan term buyback. Okay. Tapi sekarang kalau kita sekarang dah ada e-book. Okay. So kalau tak nak cetak, nak jimat kos penerbitan, nak kurangkan kos cetak, selamatkan duit universiti, kita boleh terbit secara Okay. Maksudnya kita ada cost conversion tapi taklah macam mencetak. Okay. Dia lebih nak kata cepat lagi, boleh dikatakan lagi cepat lah diterbit. So, prosesnya sama macam tadi juga, ada content editingnya, ada suntingan naskahnya, ada pewajahannya semua, tapi dia punya final destination tu. Okay. Physical or virtual. Itu saja, dia punya ending tu lain. Okay, proses sama. Cumanya kalau yang digital physical book tadi ada ISBN, yang digital ada e-ISBN. Okey, katakanlah sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan pernah terbit buku dengan kami. Okey, dah ada buku physical book, nak di-e-kan, ISBN lain perlu di pohon lah. Okey, e-ISBN dia tak sama. Bukannya ISBN tu letak e depan, tak Okey, berapa? Okey.
hingga 12 bulan ya tempoh penerbitan. Bergantung pada ketebalan, technicality, lebih rumit, lebih lama lah. Lagi tebal, lagi lama. Okay. Pengarah akan bagi keputusan lulus atau tidak terbit bergantung pada yang tadilah, yang peer review tadi. Okay. Satu lagi bergantung pada keadaan tadilah, kalau teruk sangat bahasa ke apa tu kan. So kalau dia dah lulus, tempoh penerbitan semula ni adalah 6 hingga 12 bulan. Okay. Kalau tuan-tuan puan-puan rasa lama tempoh tu, suka saya maklumkan buku teks sekolah anak-anak kita mengambil masa 18 bulan untuk cetak, untuk terbit, sorry. Okay, 18 bulan. Kalau tengok apa sangatlah buku teks sekolah kan. Tapi itulah dia. So kalau buku IPT, okay, yang dia tulis oleh kawan, yang ilmu dia lebih luas, perlu semakan, memang kena semak, betul-betul semak kalau buku untuk IPT. Contoh kalau buku yang saya cakap tadi lah, kalau ada terselit yang fitnah tu ke apa kan, kadang-kadang terlepas pandang. So editing tu walaupun dah dilakukan peringkat awal, tapi saya cakap tadi, editor naskah akan semak balik sekali lagi. Proofreading semak lagi. Contoh buku law kan, dalam proses tu pun tak ada akta yang dah dipinda, kena tukar. Macam itulah. Okay. So yang tempoh ni pun juga bergantung juga kepada penulis. Macam saya cakap tadi, kalau kita dah bagi dia tengok, kadang dia akan ambil masa untuk pulangkan balik atau untuk semak. Okay, kita faham tu kesibukan dia semua kan. Okay, tapi kita selalu bagi dalam 2 minggu. Maksimum pun sebulan lah kita bagi dia semak. Kalau perlukan masa, dia akan maklum kepada kami. So itu pun kita akan rekod lah. So kenapa tak siap dalam 6 bulan, tak siap 12 bulan. Gantung pada tu jugalah. Okay. Okay, di sini boleh dapatkan buku kami, kedai buku di MTDC. Kalau e-book, platform kami ialah Mind Apps. Okay, sekejap lagi saya typekan kat chat. Okay. Okay, stop sharing. Saya sharekan dekat ni platform e-book tadi. Okay. Okay, saya dah ternampak satu soalan sini, minimum bab. Okay, buku-buku apa sekalipun minimum ialah 5. Okay, kecuali kalau buku lab manual tu kita fahamlah dia by topic, eksperimen, okay. Berapa banyak eksperimen yang terlibat dalam subjek sains tu, itu kita fahamlah. Okay, so which can be downloaded for free. How does this work? Question analysis, there is no revenue generated. Okay, saya tak faham apa maksud revenue generated. Bila orang purchase buku tu secara ada revenue. Kita ada cara kami untuk kami tahu berapa banyak buku yang terjual secara Okay, ada revenue kat situ. Don't worry. Okay. Jika ada yang menulis itu adalah RP based subject. Siapa yang review selain RP? Okay. Okay, boleh kalau dalam kursus tu ada orang yang kelayakan yang lebih tinggi dari RP, okay? Profesor ke dekan sendiri, tapi minta jasa baik dekan untuk betul-betul tengoklah, sebab pengalaman kami dekan memang dia nak bantu staff dia untuk menerbit ada buku kan, so dia luluskan saja, tapi minta dekan semak ataupun lebih baik ada dalam kalangan pengajar dalam kursus tu lah. Okay. Contoh saya bagi kalau wartawan wartawan dia pandai menulis, tapi kalau dia sendiri semak kerja dia memang tak kena lah, tak betul. So minta tolong orang lain yang sebidang, yang mengajar kursus yang sama. Okay. Tiada template surat kepada pengarah, perlu ada surat bersama dengan buku. Okay. Surat kepada pengarah tu macam surat rasmi saja. Okay. Kepada pengarah, tulis dia punya heading, title, nama buku tu. Okay. Cadangan penerbitan, apa dia nama buku tu.
Okey, disediakan manuskrip bertajuk ini untuk tujuan penerbitan. Buku ini sesuai untuk kegunaan pelajar ke, untuk umum ke, okey, untuk semua. Okey. Soalan penerbit wajib setiap sekali ketika ya, kami topik khas tak ada. Saya cakap tadi macam surat rasmi saja. Kalau penghantaran tak lengkap memang kami tolak okay. Sebab itu agak menyusahkan sebenarnya. Kadang-kadang nak hantar manuskrip, sinopsis saya bagi kemudian, prakata saya bagi kemudian, sampai sudah kadang tak hantar. Kadang kami pun terlepas masa sebab banyak manuskrip kini proses at the same time ya. Bukan bila dah hantar manuskrip tu kita tumpukan kat situ manuskrip ini saja, tak. Serentak, yang berjalan manuskrip sebenarnya banyak, serentak. Okay, nak jalan cetak serentak, nak kan serentak, banyak-banyak sekali. Pengarah nak tengok pun beberapa, 10 ke 15 ke, macam itulah. Bukannya okay, kalau tuan atau tuan A ni bagi manuskrip, okay, dia dah sampai kita, dah lulus semua apa, okay, proses. Tak, dia mungkin ialah kita tak salahkan dia lah kan. Sebenarnya sebelum dia hantar manuskrip tu, ada beberapa lagi yang dah hantar sebelum dia. So kita ikut giliran. Okay, that to be fair. Okay, takkanlah kita nak potong queue orang lain kan. So kita bagi priority pada mereka yang dah lama hantar. Kecuali kalau buku tu ada urgency, contohnya memang dia dah hantar lambat. Okay, untuk semester depan contoh. Semester dah start dah ni. Dia baru hantar lagi 2 bulan kot sebelum. Macam saya terangkan tadi, proses penerbitan sangat rumit. Okay, penyuntingan makan masa. Jadi kita terpaksalah bagi utama, tapi kalau tak mampu je kita nak siap, memang terpaksa mungkin lewat seminggu ke apa, kita kan dulu. Sebab sekarang kita ada e-book. Okay. Proses tadi tu berapa lama dia ambil untuk setiap step. Macam saya cakap tadi lah, kalau content editing tu tengok pada macam mana penulis tu susun dia punya content. Okay, seteruk mana bahasa dia. Minta maaf lah kalau memang dia tahu dia English, contohnya English tak berapa proficient tapi dia tulis kat English. Macam tu lah. Okay, nak betulkan grammar dia, nak betulkan spelling mistakes dia. Okay, punctuation kadang pun tak betul juga setengah orang ada walaupun BM pun kita titik beratkan grammar. Okay, reviewer, okay, kalau reviewer kita yang bayar. Okay, kalau penulis cari sendiri dia yang bayar reviewer tu. Okay, power slide file will be available. Okay, saya akan email kepada Dr. Oliver nanti untuk di emailkan kepada tuan-tuan puan review external accessors, reviews appointed to review the proposed book. Okay, reviewer ni biasanya kita tak bagi tahu lah siapa. Okay, okay. Oh sorry, ini tadi. Okay, apa soalan lain? Ada apa lagi ke? Mungkin sementara kita tunggu soalan lain, kita minta our tekan kita semua masuk Prof TPR Dr. Jamal Dolali nak bagi pesanan apa ke untuk kita punya staff akademik? Prof? Okay. Thank you. Dan Puan, terima kasih banyak untuk bersama-sama dengan staff FSPU pada petang ni, dan saya tengok dalam ni pun ada 50 orang staff FSPU. Jadi saya harapkan selepas ni insyaAllah kita akan we put this one as our KPI lah. KPI kat sini. Dulu kita dah mulakan dulu dengan Prof. Dato' Abdullah. Kita punya satu projek yang kita dah mula berjalan adalah from thesis to books. Jadi dulu kita ramai dah PhD kat FSPU ni. Di Shah Alam Puncak Alam ni kita dah ada almost 150 orang. Almost 100 ni during the past 5 years. Jadi memang banyak buku-buku kita boleh buat. Kita dah buat taklimat dulu, nanti kita akan follow up lah. Jadi kita harapkan pihak penerbit UiTM akan membantu kita in that. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin selepas ni saya akan berbincang dengan PDA dan juga dengan semua KPPs. Kita ada 11 pusat pengajian. Jadi we are hoping dalam setahun satu pusat pengajian mungkin boleh hasilkan 3 textbook. So in that way kita akan bertambah textbook kita ni lah selepas ni. Sebab kalau 3 kali 11 tu
dah banyak dah dekat apa 36 dah dalam masa setahun sebab program kita banyak. Dan selain daripada tu adalah buku-buku lain lah. Ya, buku-buku penyelidikan yang insyaAllah ni lah, FSU akan ni lah, akan put it as a KPI dan ada strategi-strategi yang lebih tersusun lah. Sebab sekarang ni kita ni lebih kepada individu lecturer sendiri nak buat. Jadi kalau macam tu, some are very, very prolific. Ada setengah lecturer mungkin dah ada 3-4 buku. Setengah yang lain tu mungkin belum lagi, baru berfikir tentang tu. Jadi kalau kita ada KPI, ada plan yang lebih mantap, insyaAllah akan banyak lagi pada FSPU lah. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Puan. Membantu kami ini sebagai exposure kat sini. Terima kasih Dr. Oliver. Proceed to you. Yes, any more question? Kena tanya cepat-cepat ni. Banyak soalan kan? Yes, apa soalan lagi? Saya ada berikan kontak detail saya tadi kat chat space tu. Kalau nak tanya apa-apa ke, boleh call saya kat nombor tu. Email saya, nak hantar manuskrip tu nak tanya apa-apa. Kalau segan nak tanya kat sini. Okay. Yang buku teks tu sebaik-baiknya kalau boleh lah minta dekan bagi senaraikan lah apa subjek-subjek yang ada di FSPU daripada semester 1 sampai semester akhir. Okay, dan appoint siapa penulisnya, sebab kami tak nak nanti bila dah ada buku teks satu kita terima, okey dia dikatakan buku teks, dia akan dasarkan, tapi seorang lagi datang juga dengan buku teks yang sama, tajuk sama, kod sama, semua sama. So dah jadi redundant macam saya cakap tadi ya. Itu yang berlaku sekarang. Okey. So, sebab terlalu banyak buku dan stor kami, okey, kita pun rasa macam mungkin tak agak membazir lah, okey, sebab kos cetak agak tinggi. So kita cetak 2 tajuk yang sama, konten yang sama, tempat je berbeza. Okay, macam saya cakap tadi, kat sekolah tak macam tu kan. Sekolah Selangor, sekolah KL, sekolah pakai teks sama je. Macam tu. Sebab kontennya sama. Okay. Kalau nak pelbagaikan penulisan dari fakulti, boleh gunakan subjek dan khusus, tapi buat buku rujukan. Kan mungkin boleh beri pilihan yang banyak pada pelajar. Okey, buku yang ni senang faham, buku yang ni lebih menarik. Itu tak apa, subjek tajuk yang lebih kurang sama, okey. Konten yang sama, silap. Okey. Macam kalau kita tengok buku sekolah rujukan dia macam-macam kan, tapi buku teks dia satu. Untuk subjek ni satu subjek, tapi buku rujukan macam-macam di pasaran tu. Itulah maksud saya, okey. So bukanlah kita limitkan, kita tak bagi orang ramai menulis, tak. Okey, cuma buku teks dan buku yang untuk PDP pembelajaran saja yang kita minta sebaiknya appoint siapa penulisnya. Okey. Yang selebihnya boleh buat buku rujukan. Buku rujukan dia punya audience sebenarnya lebih luas. Okey, tak semestinya your students yang guna. Okey, students universiti lain pun boleh guna. Architecture ada kat mana? UTM. Dia orang pun boleh guna. Saya tahulah UTM dengan itu je lah UTM pun kan. Okey, universiti lain, universiti private lain, kalau dah ready, kata say if it's in English, kita kan dia. So overseas student pun tengok. Kan? Lagi luas pasarannya. Okey, kalau bahasa Melayu pun tak masalah. Okey. Mungkin kita punya neighbours seperti di Singapura, di Indonesia, Brunei boleh guna. Okey. Itu bahasa kita kan. Kalau English lagi dah meluas. Okey. So kita tak nak salah faham kat situ lah. Bukan sekat peluang sesiapa untuk menulis. Bukan sebab dekan dah appoint orang tu, dia saja dah menulis, tidak. Okey. Okey, maksimum penulis satu buku teks atau rujukan. Okey. Kita pernah ada pengalaman terlalu ramai penulis akan membawa masalah. Okey. Masalah dari segi tak ada komunikasi. Okey, dia dah cakap dengan penulis co-writers dia yang ni, terlupa cakap dengan orang ni tak tahu apa. Okey, sebab kita akan minta semua penulis berkumpul, bersetuju dengan sebarang pembetulan yang saya cakap tadi, satu kita pergi simak, ada pembetulan kan. So maksudnya kena buat bersama. Tak boleh orang ni kata sini, tak ada persetujuan kat situ. Okey. Lepas tu sebaiknya 3 je lah, ramai pun. Okey, kalau tak ada masalah, kalau boleh work together harmoniously, tak apa 10 orang pun. Okey. Dari situ kalau dah jadi 11 orang,
akan ada satu nama je kat depan tu nanti. Dia punya lead author saja. Okay. Sebab itu syarat perusahaan negara. Okay. Nak letak kat depan tu nanti satu nama je, selain tu add all. Okay. Lagi 10 tu kat dalam lah. Kita akan ada satu page tu contributing authors siapa. Okay. List of authors sorry. Okay. Satu lagi, kita bukan produce buku semata-mata untuk jual. Okay. Kita calonkan juga untuk anugerah. Ada macam-macam anugerah. Anugerah MAPIM, anugerah buku negara. Kalau subjek sains, ni ada anugerah Persatuan Sains dan Matematik. Okay. So syarat dia orang ialah maksimum 3 orang. So kalau ada 4 orang tu memang kita tak payah nak shortlist lah kan, tak payah nak tengok pun untuk anugerah-anugerah ni. Rugilah. Okay. Penulis pun boleh terdiri daripada orang luar. Contoh 2 orang dari fakulti, seorang dari fakulti architecture juga. Okay, dari universiti lain boleh. Okay. Ataupun seorang dari UiTM, seorang dari universiti lain boleh. Apa lagi? Okay, any more question? Satu lagi masalah kalau ramai sangat nanti dari segi royalty lah. Kalau lagi ramai, royalty bagi-bagi tak 10 orang dapat sikit lah kan. Lead author, lead editor tak semestinya UiTM. Boleh orang luar. Kita banyak terima manuskrip dari UKM, UPM. Dan dia orang bekerjasama juga dengan orang UiTM. Kalau dia orang saja perseorangan pun tak boleh. Malah tak semestinya pensyarah, sebab kita sekarang dah buka agak open, tak limit kepada buku ilmiah saja. Kan orang luar pun boleh bagi buku serahkan buku motivasi. Tapi walaupun kita buka peluang untuk menulis buku-buku yang macam tu, contohnya kalau tuan perempuan ada buku kanak-kanak, contoh ada idea untuk buku kanak, boleh kita terima. Tapi make sure ada content dia, ada something yang boleh mendidik kanak-kanak tu. Okay. Contohnya buat baik pada buat jahat yang sekali, adalah situ kan, mengajar peribahasa satu. So jangan mesti buat baik pada orang kan. Itu dah mendidik. Tengok peringkat umur. Kalau itu contoh buku kanak. Okay, kalau macam buku masakan contohnya saya bagi, apa membezakan buku masakan penerbitan universiti yang tulis oleh orang universiti daripada berbanding dengan yang commercial publisher ni, okay, yang kat luar tu. So kita ada beberapa buku masakan. Selain resepi, dia tulis pengenalan resepi tu berasal dari mana, contoh khasiatnya. Okay, bahan-bahan tu contoh kalau kulit kayu manis ke kunyit ke, apa khasiatnya. Itu membezakan penerbitan universiti dengan penerbitan swasta atau komersial. Okay, walaupun buku masakan bukan resepi semata-mata. Ada nilai tambah kat situ. Orang baca, oh ini khasiat nasi ayam contoh. Okay, nasi lemak. Orang ingat itu menambah kolesterol, tapi kalau makan banyak memang makan apa pun tak sihat kan. Tapi ada khasiatnya. Kalau sports pula, swimming contoh. Mengajar swimming, ada step by stepnya, macam self-taught swimming contoh. Apa kelebihan swimming? Apa kelebihan renang? Contoh. Itu yang membezakan penerbitan universiti dengan penerbitan komersial. Okay, sebab penerbitan universiti ni orang expect lebih baik daripada komersial publisher punya terbitan. Okay, sebab ditulis oleh orang yang berilmu lah, yang ber-PhD, ber-masters kan. Penerbit UiTM tak terkecuali. Okay, penerbit MAPIM, penerbit universiti. Ada apa ni? Okay, ada lagi ke? Kalau nak bersuara pun boleh. Buka mic, open, switch on the mic pun boleh. Yes, kalau tak ada idea tanya apa, saya dah bagi contact detail saya tadi. Okay. Mungkin disebabkan kita sudah beramai buku-buku di sini, mungkin saya pun ada satu soalan nak tanya lah, sebab ada suka pensyarah pernah bincang isu ni kan, iaitu untuk naik pangkat ni mesti ada buku ke? Apa jenis buku? Mungkin tekan ke atau tiba tekan ke? Puan Sarah, siapa yang boleh jawab soalan ni? Sebab saya pun tengah banyak lecturer bincang soalan ni kan. Untuk naik pangkat ni mesti ada buku. Buku apa sebenarnya? Apa kriteria buku itu baru dikira untuk naik pangkat? Mungkin boleh share dekat sini lah.
Okey, kalau dari segi pengalaman penerbit lah yang kami dia beritahu, buku tu memang buku ilmiah lah. Dia bukan buku non-fiction sebab kita dah ada, saya cakap tadi boleh pergi buku kanak apa, tapi buku macam tu perhaps not lah kot. Buku akademik, and then tak kisah buku teks ke, rujukan ke, and then boleh diterbitkan oleh penerbit universiti lain. Maksudnya penerbit MAPIM, okey? Bukan aslinya UiTM. Okey. Itu saja yang saya tahu. Kalau terbit dengan Springer ke, dengan Pearson ke, tu tak diambil kira. Oh, maksudnya Itu yang mesti saya tahu. penerbitan universiti lah. Universiti lain pun tak apa. Ya. Ya, universiti lain boleh Yang ahli lah. MAPIM. Sebab ada universiti sebab ada universiti yang bukan ahli MAPIM. Ini syarat HEA, bukan kami letakkan. Untuk info lanjut mungkin boleh tanya HEA lah kot. Ataupun TDA, dia mesti tahu. Dr. Emma? Kalau terbit dengan Dr. Emma? buku mengikut Nak bidang apa ke? kepakaran. Yes, Dr. Emma dah jawab, buku mengikut kepakaran. Itu lebih mencerahkan peluang naik pangkat lah. Ini saya Dia tahu. if may add yang untuk kenaikan pangkat ni macam Prof Madia, Profesor semua tu, dia the first one adalah ni lah apa ni, journal. So itu dia punya main requirement. Dia ada kategori semua tu. Jadi kalau apa minimum journal required untuk Scopus tu macam Prof Madia tu, I'm not mistaken now 6 ataupun 7. So you must meet that one dulu, journal tu. Kemudian buku-buku penerbitan yang lain ni will be the supporting one. Itu yang macam journal tu cuma untuk minimum requirement. Tetapi bila ada buku-buku teks, buku rujukan, buku-buku berkaitan dengan bidang dan itu akan menguatkan lagi inilah peluang untuk naik pangkat. Okay. Jadi kita encourage all our lecturers to write in the journal, index journal. Okay. Meet those requirement and at the same time juga menulis buku. Jadi inilah not just untuk naik pangkat tetapi kita untuk memperkasakan inilah akademik kita. Dia basically kenaikan pangkat ni dia yang pertama kita as a university, first our role is to generate knowledge, preserve knowledge, disseminate knowledge. So all these three things can be done through the journals, through the research dan melalui buku-buku jugalah. Jadi that's why untuk our lecturers kita encourage menulis di journal dan juga menulis di buku untuk memenuhi ketiga-tiga tadi lah, generate income, preserve, generate knowledge, preserve and disseminate. Dan once benda tu nampak through those journal dengan buku, kita akan sokong ni lah permohonan kenaikan pangkat. Okay, thank you. Berapa lagi? Satu lagi selalu yang ditanya ialah adakah dikira untuk Myers score? Itu pun bukan kami tentukan ya. Anda kata satu lagi, anda kata dalam proses naik pangkat buku tak siap, belum siap, kami boleh keluarkan surat mengesahkan yang kami ada terima manuskrip tu. Okey, manuskrip dalam proses peringkat mana kami akan boleh berikan surat tu. Kita jangan risau kalau nak naik pangkat, nak interview naik pangkat tapi buku tak siap. Kita boleh sahkan memang ada buku yang tuan dan puan berikan serahkan kepada kami. Okey, ada soalan lagi ke? Ini sudah dekat 4:30 tapi belum lagi. Ada soalan lagi ke? Apa saja soalan? Ataupun tengah nak buat apa ke, nak cuba tanya editor kita ke, sesuai tak sesuai ke, siapa ada idea ke nak buat buku apa ke? Di sini ada editor, ada tekan, mungkin boleh tanya sesuai tak sesuai ke, nak bincang pun tak apa kan, supaya sama-sama nampak kan future kita kan. Ada ke? Tak ada. Tak ada. So nak tutup session ke nak Q&A lagi? Kalau tak ada apa, Puan Sarah, kita tutup sajalah kan. Okey, sebenarnya sesi ni dianjurkan oleh PJI. So mungkin saya nak jemput Tating Profesor Dr. Hamimah untuk mungkin close the session ke, sebab ini anjuran PJI. Ya, Prof Tating. Terima kasih banyak Puan Sarah atas perkongsian.
Saya just nak tambah sikit lah ya, untuk kalau tadi mention tadi kenaikan pangkat. Kita juga ada kalau sebab saya dalam auditor dalaman, Myra, dalam publication section C, sebenarnya yang pertama adalah memang journal lah, macam Dekan cakap tadi, journal yang berindeks ya, Scopus. Kemudian kepada buku penyelidikan. Sekarang dalam Myra, ya. Dengar ke? Okay, boleh. Myra, latest Myra 2018-2019 ya. Journal dan kemudian dalam kemudian buku-buku penyelidikan, dan diikuti dengan what do you call that, conference yang Scopus, dan seterusnya buku-buku teks. So tapi memang sangat-sangat digalakkan, sebabnya kalau dilihat keseluruhan UiTM memang untuk yang baru-baru ni Myra sangat kurang, less than 20. Kita ada berapa ribu pesyarah, so kalau ikutkan agak menyedihkan lah ya. So lagi satu, saya rasa mungkin bagi ramai yang dah hantar buku ya kepada UiTM Press, mungkin kena ikut turn tu lah, punya agak ambil masa kan. Sebab I think sekarang ni kalau dekat FSPU ada hantar dah, ada hantar 4 ya Puan Sarah. So appreciate lah kalau pesyarah yang ada beberapa. Contohnya Siti Rashidah tak silap, Saving City pasal kilo dah. Yeah. And also kita sebenarnya tadi sebagaimana Tuan Dekan cakap, tesis ke buku kita ada buat. Ada lebih kurang dalam hampir 30, tetapi itulah dia sekarang ni. Saya harap bagi siapa yang tak menghabiskan lagi tesis ke buku tu, buku rujukan, buku penyelidikan, tolonglah siapkan. Not only for UiTM tapi for you all lah, untuk diri sendiri ya. Dan untuk kata knowledge satu, and itu kenaikan pangkat tu memanglah insyaAllah you all akan, kalau you all menepati. So saya tak ada apa-apa lagi. Terima kasih banyak-banyak ya Puan Sarah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sama. Okay. Terima kasih Puan Sarah, terima kasih semua. Ya, Dr. Emma, ada pesanan akhir ke Dr. Emma? TB Akademik, Dr. Emma, ada pesanan akhir ke? Tak ada. Ataupun Dr. Sufian, TB HCP, ada apa nak pesan ke? Tak ada. Okay. So I think itu sajalah Puan Sarah daripada UiTM Press. So hopefully kita semua rajin buat buku, dan Puan Sarah pun tolong luluskan semua. Kalau nak paiki, kita paikilah. Jangan tolak, paiki saja. Okay, terima kasih Puan Sarah dan semua Profesor Madya, Dr. Tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Saya tak ada masalah, mengarah yang lulus. Okay, itu saja. So kalau perlu bantuan saya pun boleh. Saya sebagai penyeras penerbitan, so saya akan tolong Profesor, tuan-tuan dan puan-puan semua sekali lah. Kalau perlukan saya pertolongan, saya akan tolong. Dan juga Puan Sarah pun akan tolong kita juga kan. Okay. Okay, I think itu sajalah kan. Yeah. Okay, kalau tak ada apa, selamat menulis, dan hopefully kita akan jadi semua jadi terror lah kan. Menulis buku. Okay, itu saja. Terima kasih Puan Sarah sekali lagi, dan juga semua peserta Profesor Madya, Dr. tuan-tuan dan puan-puan sekali. Terima kasih. Thank you. Alright, boleh sign off Ya, silakan. Siapa yang perlu sign attendance, tolong isi Google Form dalam chat itu. Dalam chat itu atas sekali ingat. Saya sign off dulu ya. Ada panggilan saya perlu. Ya, Puan Sarah, I think terima kasih. So, peserta tolong tulis nama dengan tekan Google Form tu. Kita latihan nanti ya. Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okay, terima kasih Puan Sarah. Okay, semua sudah dapat Google Form tu? Kalau sudah dapat, saya nak tutup ni. Kalau ada perlu lagi, saya tunggu sekejap. Nanti kita boleh login. Cepat klik dekat itu Google Form tu, dekat chat itu. Okay, semua sudah klik Kalau semua sudah klik, saya nak tutup session ni. Nanti kira-kira jam latihan jugalah.
Okey, saya boleh tutup session ni. Semua sudah copy itu Google Form. Okey, so sila isi. Kita kira jam kredit nanti. Jam latihan nanti. Okey, itu saja. Saya tutup session kan. Tak ada pandangan kan? Okey, saya tutup session. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Kat mana form tu? Dekat chat itu. Buka itu sebelah chat itu, chatting sana. Ada satu shortcut docs google.com tu. Ada? Cat. Tak pandai lah itu. Tak pandai. Macam mana? Ada, nampak? Chatting ni tempat. Yang tempat kita boleh tulis komen soalan tu. Ada? 1 minute. Full screen, caption, report problem. Chat, okay. Dapat. Bawah sekali ada, atas sekali pun ada. Atas sekali sebab tadi saya dah terkeluar. Bawah sekali pun boleh. Bawah sekali pun ada. Ada? Kalau tak ada, I copy lagi You sekali. letak balik itu. Boleh letak balik sekali. Ada? Okay, thank you Oliver. Okay, thank you Tata. Okay, tak ada masalah kan? Semua soal okay kan? Okay. Thank you. Tapi ni baru 27 orang je sign in. Keluar ni. Okay, I think ramai sudah siap. Sudah klik. Terima kasih semua.